A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'. والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, setelah kita mensyukurinya, Allah tambahkan lagi kepada kita. Mudah-mudahan juga dengan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, tidak dijadikannya kita kufur kepada nikmat, yang mana ianya akan menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak diridai olehnya. Wal'iyadzubillah. Nikmat yang Allah kurniakan banyak. Kita minta, kita tak minta, Allah tetap kurniakan pada kita. Apatah lagi yang kita minta. Jadi sebab itulah kehidupan kita di atas muka bumi ini tidak ada sebarang benda yang kita sendiri yang memperjalankannya, melainkan adalah tadbiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sedar bahawa Allah yang mentadbir, ya, maka di sana kita akan pasakkan, serahkan diri kita 100% pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itulah dalam doa kita sebut wala takilna ila anfusina tarfata ainin wala aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Ya Allah, jangan kau serahkan kepada diri kami ini tarfata ainin, walaupun sekadar dengan kadar sekerdipan mata untuk kami menguruskan diri kami sendiri. Ya, maknanya sekerdip mata pun hakikatnya kita tak mampu untuk kita uruskan diri kita. Ya, semuanya Allah SWT anugerahkan. Wala aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Bukan setakat sekerdip mata. Wala aqalla min zalika, maknanya pendek lagi daripada kerdipan mata pun, ya, semuanya adalah kita berada di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah Allah kurniakan kita nikmat yang banyak, yang kalau kita perhati satu persatu, tak payah tengok jauh-jauh, tengok dalam diri kita sahaja sudah cukup untuk menjadikan diri kita bersyukur sepanjang kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem-sistem yang Allah kurniakan daripada diri kita, boleh gerakkan tangan, boleh kedipkan mata, boleh bernafas, ada sistemnya sendiri, sistem pernafasan. Boleh keluarkan kumbahan-kumbahan, ada sistem kumbahan kita. Ya, peluh pun ada sistem dia sendiri, sehingga yang tidak diperlukan daripada badan dikeluarkan melalui rongga-rongga. Ya. Kalau kita perhati satu-satu sistem dalam badan kita, Masya Allah, tak ada yang mampu menciptakan dengan sebaik itu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi, menceritakan tentang sebaik-baik kejadian makhluk Allah SWT yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Ya, sebaik-baik makhluk adalah manusia, dan sebaik-baik manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berada di bab yang ke berapa entah ni? Lauk Rasulullah. Sebelum ni kita dah cerita panjang beberapa jenis makanan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab 26 muka surat 70, tuan-tuan. Hari ini kita sambung, masih lagi berada dalam bab yang sama, cerita pasal makanan lagi, ya.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam at-Tirmidzi radhiyallahu anhu wa ardhah qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah, hadis 178, an Wa'il ibn Daud an ibnihi wa huwa Bakru ibnu Wa'ilin an Az-Zuhri an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardhah qala awlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala safiyata bi tamrin wa sawiqin. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kenduri aulama, walimah. Aulama ni melaksanakan walimatul urus, buat kenduri lah. Kenduri perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha dengan kurma dan juga sawiq. Tengok nota kaki bawah tu, sawiq ni apa? Yakni sesuatu yang diperbuat daripada gandum jenis hintah dan syair, yakni jenis gandum yang paling rendah kualitinya. Kemudian dikisar dan dijadikan roti, kemudian dikeringkan dan dikisar semula untuk kali kedua. Jadi roti lah, halus sikit lah yang second punya. Kurma ni jadi lauk dia. Jadi lauk dia, roti dan kurma. Sebahagian mengatakan tamar dan sawiq ini macam kita panggil apa ya, cekodok. Di tepung tu digoreng, dan kurma tu jadi dia punya inti dia lah. Kalau cekodok pisang kan. Jadi ini tepung goreng yang berintikan kurma. Haji Nasir boleh try buat ni menu. Sawiq. Jadi walaupun hadis ini pendek tuan-tuan, banyak perkara yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertamanya disebutkan walimah, kenduri kahwin antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita yang namanya Safiyah, salah seorang daripada ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Safiyah adalah seorang wanita yang berbangsa Yahudi. Seorang wanita yang berbangsa Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Sayyidatina Safiyah tujuan untuk dakwah. Tujuan untuk dakwah, supaya kaumnya itu ramai juga yang masuk kepada Islam. Jadi kisah Safiyah ni panjang juga. Safiyah ni bukan nama sebenarnya lah, sebab Safiyah ni maksud asalnya adalah kalau Safiyah, sad alif fa ya ta marbutah, safi maksudnya bersih, murni, tulen. Safiyah kalau sa alif. Kalau Safiyah, maksud dia adalah harta rampasan perang yang terbaik untuk ketua kaum Arab. Itu maksud dia. Jadi Sayyidatina Safiyah asalnya orang Yahudi, orang bangsawan lah, orang keturunan baik-baik, daripada kalangan kaum Yahudi di Madinah, yang mana ayahnya itu bernama Huyai, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Jadi Huyai bin Akhtab ni seorang pembesar Yahudi di Madinah daripada kelompok Bani Nadir. Dua kelompok besar Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Huyai bin Akhtab adalah pemimpin Bani Nadir. Manakala ibu kepada Safiyah, isteri kepada Huyai, adalah puteri kepada pemimpin besar Bani Quraidah. Jadi keturunan bangsawan Yahudi lah. Keturunan bangsawan Yahudi.
Cantik, orangnya cantik, kecil, molek, rendah-rendah, rendah-rendah, kecil, molek dan cantik. Pernah berkahwin dengan seorang lelaki Yahudi yang bernama Salam. Tapi perkahwinan tak kekal lama, akhirnya bercerai. Dan walaupun bercerai maknanya janda meletup lah, masih lagi dapat perhatian daripada pemuda-pemuda Yahudi di ketika itu. Jadi akhirnya berkahwin dengan suami yang kedua, namanya Kinanah. Kahwin dengan suami yang kedua, mereka ni banyak, Yahudi-Yahudi di Madinah ni banyak mendiami satu tempat di Madinah, di timur laut Madinah kalau tak silap saya. Satu tempat yang namanya Khaybar, yang kita pernah dengar kan, perang Khaybar. Ada perang Khaybar. Khaybar ni di satu tempat di pelusuk Madinah lah. Yahudi banyak mendiami di situ. Yang akhirnya apabila tercetusnya perang Khaybar, maknanya Yahudi ni banyak sangat buat pasal, suruh masuk Islam tak nak. Akhirnya umat Islam datang untuk bagi tekanan pada orang-orang Yahudi yang setelah diajak, didakwahkan masuk Islam, tak nak masuk Islam. Akhirnya terjadilah perang Khaybar. Jadi waktu perang Khaybar itu terbunuh seluruh ahli keluarga Safiyah. Umat Islam waktu itu dah dapat kekuatan, terbunuh seluruh ahli keluarga Safiyah, dan Safiyah itu sendiri jadi harta tawanan perang, dibawa balik oleh orang muslimin. Dan ketika mana dibawa pulang jadi harta tawanan perang, apa yang Nabi SAW nyatakan kepada umat Islam, antara perkara yang perlu dijaga waktu perang adalah harta tawanan perang perlu dilayan baik. Mereka adalah manusia. Maknanya walaupun mereka diletakkan di satu sudut di Masjidin Nabawi, maknanya penjara mereka tu bukannya dikurung bawah tanah, diseksa, bukan. Tapi diletakkan di satu sudut di Masjidin Nabawi, dan mereka melihat setiap apa aktiviti umat Islam di dalam masjid. Apa yang umat Islam makan, itulah yang diberi makan kepada mereka. Mereka melihat bagaimana hubungan Nabi SAW dengan umat Islam lain yang duduk dalam majlis. Mereka melihat bagaimana para sahabat muliakan Nabi. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW suruh untuk dilayan dengan baik kepada tawanan-tawanan perang. Jadi waktu dah jadi harta tawanan perang, dia dan Safiyah dan seorang sepupunya ditangkap. Sepupunya ni emo sikit lah, emosional. Bila keluarga mati semua, dia tak dapat tahan, menangis, meracau, panggil apa? Meratap. Tapi Safiyah nampak tenang. Sehinggalah ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Dihyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Dihyah datang jumpa Nabi, minta untuk nak kahwin. Minta salah seorang daripada wanita harta-harta rampasan perang untuk dikahwini. Maka Nabi kata, pergi pilih lah. Pergi pilih daripada harta-harta yang ada pada Khaybar. Jadi akhirnya Dihyah pilih Safiyah, yang paling cun sekali lah. Pilih Safiyah. Tapi waktu itu para sahabat mengatakan, tak kena ni, tak kena. Tak kena. Sebab dia ni adalah anak daripada pembesar daripada kaum Yahudi. Dan sesuai dengan gelarannya sebagai Safiyah, dia adalah harta rampasan perang untuk ketua kaum Arab. Maknanya situ siapa dia? Rasulullah SAW. Jadi tak kena. Jadi sahabat-sahabat kata, tak payahlah, kau tak payah pilih dia lah. Jangan pilih dia. Ni kita nak bagi pada Nabi. Jadi akhirnya Sayyidina Dihyah pilih orang lain. Diberikan orang lain sebagai ganti. Dan Nabi SAW bila lalu kepada tawanan-tawanan perang ini,
ya, Nabi meletakkan selendang Nabi SAW kepada Safiyah. Daripada satu sudut Nabi buat macam tu sebab kesian tengok. Maknanya yalah, saudara maramu, ayah dia, pak saudara dia semua dah terbunuh ketika mana perang Khaybar, dan Nabi kesian mereka ni jadi wanita-wanita, kanak-kanak jadi tawanan perang. Sebab Islam tak pernah mungkir janji dalam peperangan, ya. Tak macam orang sekarang yang letak atas title jihad, ya, tapi bila bom dengan perempuan pun kena, dengan dia kata dia bom di tempat orang yang bukan Islam. Tapi di situlah bercampurnya ada orang Islam, di situlah ada orang tua, di situlah ada kanak-kanak yang setiap kali peperangan Nabi SAW tak pernah suruh untuk bunuh orang-orang ni. Jumpa orang tua jangan bunuh, jumpa kanak-kanak jangan bunuh, jumpa wanita jangan bunuh. Ini syarat Nabi pada setiap kali peperangan. Jadi bila Nabi kesian tengok dia, Nabi letakkan jubah Nabi di bahu Safiyah. Ya. Sepupu kepada Safiyah tadi melihat Nabi SAW sebagai orang yang nak macam menghina lah. Macam menghina. Maknanya engkau habislah, engkau family engkau dah tak ada, habis, selesai. Tapi Safiyah sendiri menganggap bahawa apa yang Nabi buat itu adalah memuliakan kepada dia, sebab Nabi letak pakaian Nabi sendiri pada dia. Jadi yang kawan seorang tu meracau, yang Safiyah ini tenang. Dia melihat sendiri bagaimana keindahan orang Muslim, orang Islam di ketika itu yang melayan kepada harta-harta tawanan perang dengan baik. Tak dilayan dengan dahsyat. Jadi akhirnya kahwin. Nabi SAW kahwin dengan Sayyidatina Safiyah. Jadi waktu tu memang orang anggap ni memang paling secocok lah, paling padan lah Nabi sebagai ketua kaum Arab, ya, dan juga Safiyah sebagai anak kepada bangsawan kaum Yahudi. Nabi ajak masuk Islam lah, ya, bukan macam orang-orang kat Malaysia ni, saya ingat tak ada lagi. Tapi di Indonesia, ya, liberalnya dah terlalu kuat sampai nak kahwin tak kisah. Ya, you kekal lah dengan you punya agama, I kekal dengan I punya agama, kita kahwin lah. Anak kita besok dah besar, biar dia pilih, dia nak ikut dia punya mak ke, dia nak ikut dia punya bapak. Ya. Ini tak kena lah. Jadi Nabi ajak masuk Islam. Akhirnya dia sebab melihat keindahan yang ada pada kaum muslimin yang melayani kepada rampasan-rampasan perang, maka dia tertarik dengan Islam dan mengahwini Nabi SAW. Ya. Jadi begitu. Jadi perkahwinan ni sebenarnya salah satu daripada cara dakwah lah. Cara dakwah. Kalau ada ruang, ada peluang, lebarkanlah dakwah dengan cara perkahwinan. Mengangguk belaka dah depan ni. Nampak jalan kami ni Ustaz. Kami nak dakwah bagi ceramah tak reti ni, tapi kahwin kami boleh, ada 3 lagi kosong. Ya. Carilah seorang, orang Sarawak seorang, orang Amerika seorang, orang Afrika seorang, ya, untuk dakwah kan. Begitu. Takut kita lah yang kena dakwah pula. Niat asal nak dakwah, kita pula yang kena dakwah, ya. Tapi sungguh ini sebenarnya antara yang dilakukan banyak oleh orang-orang Kristian zaman sekarang. Ya. Mereka cuba untuk tarik pemuda-pemuda, pemudi-pemudi lah khususnya, lebih lagi, ya, kepada mereka yang akhirnya mungkin mula-mula perkahwinan itu tujuannya begitu, ya, atas sebab syarat kerajaan, ya, tak membenarkan kahwin lain agama, jadi mereka pun masuk Islam. Tapi pengamalan kepada agama, akhirnya orang kita yang kena tarik kepada pengamalan agama mereka. Ya, ini sebenarnya salah satu kaedah dakwah dia. Kahwin, lepas kahwin, sebab tu kita ni orang perempuan tak digalak kahwin dengan ahli kitab yang lelaki. Orang lelaki tak apa kahwin dengan perempuan yang ahli kitab. Sebab apa? Sebab lelaki ni lebih dominan banding daripada perempuan. Perempuan mungkin dia terikut suami. Ya. Suami kalau firm, isteri ikut suami. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi kahwin dengan Safiyah. Lepas dah kahwin, Nabi bawa balik, Nabi tanya pada isteri-isteri yang lain,
tanya pada Aisyah, tanya pada Zainab, ya. Macam mana ni? Ni isteri baru ni, ya. Jadi kebanyakan daripada isteri Nabi tak puas hati lah. Biasalah tu. Kebanyakannya tak puas hati. Kebanyakannya mengungkit-ungkit tentang bangsa asal kepada Safiyah. Ni macam mana Safiyah ni? Ni kenapa pula kahwin dengan Yahudi ni? Macam tu lah. Diungkit-ungkit tentang Yahudi. Sehingga Safiyah kebanyakan daripada waktunya adalah stres lah. Agak stres. Ya, menghadapi kepada sebahagian daripada isteri-isteri Nabi yang cemburu lah sebenarnya. Ini biasalah orang perempuan cemburu lah. Sebab Safiyah ni cantik. Tapi kadang-kadang bila cemburu tu dia jadi lebih, dia akan drag kepada benda-benda lain lah. Safiyah ni orangnya rendah, orangnya agak rendang, ya. Kecil-kecil molek begitu. Jadi seringlah disebut sebagai diejek lah, macam mengejek, pendek begitulah. Dah lah pendek Yahudi pula tu, begitu. Jadi sering diungkit-ungkit begitu. Sehingga kan kadang-kadang menangis. Nabi SAW datang tenangkan. Ini hebat Nabi. Hebat Nabi. Nabi tenangkan macam mana? Kamu jangan risaulah. Kamu katakan sahaja kepada mereka, ayahmu adalah Harun. Dan bapa saudaramu adalah Musa. Dan suamimu adalah Nabiullah. Nampak? Nabi Harun, Nabi Musa kan semua Bani Israel. Jadi bagi tahu pada mereka, jangan kutuk sangatlah bangsa tu. Sama macam kita sekarang, bila kita nak bercakap tentang Yahudi-Yahudi yang ada di negeri Israel tu, kita sebenarnya tak boleh pukul rata dengan mengatakan semata-mata kepada bangsa Yahudi. Yang buat pasal tu bukannya Yahudi yang semua sekali. Yang buat pasal teruk ni, yang harbi ni adalah Zionis. Beza sebab Nabi-Nabi dulu semua daripada Bani Israel, bangsanya Yahudi. Kalau kita pukul rata umum, maknanya Yahudi terus pula laknat pula. Nanti dulu Yahudi mana yang kita laknat? Zionis tu. Bukan semua. Kalau laknat bangsa secara keseluruhannya, Bani Israel berapa ramai Nabi Allah, para Nabi daripada Bani Israel. Itu kena hati-hatilah maknanya daripada sudut itulah. Jadi Nabi sebut begitu, tak apalah, jangan sedih lah. Jangan sedih Safiyah. Ayahmu, cakap je lah, ayahmu adalah Harun, bapa saudaramu adalah Musa, dan suamimu adalah Nabi Allah. Ini antaralah maknanya keadaan-keadaan yang berlaku dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok Nabi buat walimah. Nabi buat kenduri kahwin dengan Sayyidatina Safiyah dengan cekodok. Dengan cekodok. Yang pertamanya dalam mazhab kita sunat hukumnya untuk buat kenduri, walimah. Walimatul urus bukan rukun nikah. Rukun nikah apa dia? Ni Ustaz Rizal selalu tanya ni. Haji Noah lupa dah dia. Kalau nak ingat balik kena test sekali lagi kot. Suami siswa kan? Suami, isteri, saksi, wali, akad. 5 ni rukun lah. 5 ni kena ada. Ni dalam mazhab kita. Ada saksi kan? Suami, isteri, saksi. Yang nombor 3 tu saksi. Dalam mazhab yang lain, kalau tak silap saya mazhab Maliki, tidak perlu saksi. Saksi dia tak wajib. Kita kan ada 2 orang saksi kan? Yang lepas dah salam goncang tu, aku terima nikahnya bla 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 bla, tunai kan? Goncang. Lepas tu tengok kiri kanan tu, sah. Tengok belah sini pula, sah. Okey lah. Kena pula jenis saksi yang pedajal sikit, macam tak kena huruf tu, tak berapa keluar makhrajnya.
Sekali lagi boleh tak? Kawan tu dah sebut betul dah. Saja dia payah-payahkan saksi ni. Ustaz Rizal pun selalu sebut, dia kata saksi atas borang je awak 2 orang ni. Hak lain-lain ni penuh, ada 80 orang lagi ni, sebenarnya semua saksi. Apa tujuan saksi sebenarnya? Dalam mazhab Maliki, tak wajib saksi. Bukan rukun, tapi yang rukun adalah walimah. Saksi tak perlu ada. Maknanya cukup ada suami, isteri, ada wali, ada akad. Cukup lah. Mana ada bapa perempuan, ya, ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan, lepas tu ada akad nikah. Tak ada tok kadi tak apa. Akad nikah tu ada. Maknanya bapa menikahkan pengantin tu. Kan, cuma daftar tu je. Tok kadi tu kerjanya mendaftar je. Yang wajib itu adalah kenduri dalam mazhab Maliki. Sebab apa? Tujuan saksi tu adalah supaya bila kita ni dah kahwin, kita heret orang perempuan nak dara orang ni kat luar. Oi, apa pasal ni pegang-pegang ni? Bini aku kot. Kata, bila masa kau kahwin dengan dia? Tu kau pergi tanya tu, dia saksi. Kau pergi tanya dia. Waktu aku akad nikah tu dia ada. Itu tujuan dia, supaya ada apa yang kita panggil? Ada orang clarify lah. Ya, ada orang yang mengiyakan, sungguhlah memang dia ada waktu tu, akulah yang mengangguk kata sah akad tu. 2 orang sekurang-kurangnya. Dah dalam mazhab Maliki, saksi tak wajib. Wajib kenduri. Kenduri lagi lah berapa orang datang. Bukan 2 orang. Lebih dari itu datang. Kenduri itulah saksinya. Tak perlu dah lah saksi. Ini istimbat daripada mazhab yang berbeza lah. Macam kita cukup ada 2 orang jadi saksi, tak payah kenduri, tak apa. Tapi kenduri itu hukumnya sunat dalam mazhab kita. Jadi Nabi SAW buat kenduri, kahwin dengan Safiyah, Nabi buat. Dalam mazhab kita hukumnya adalah sunat. Dan sunat kendurikan pula atas apa yang kita mampu. Atas apa yang kita mampu. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri kahwin walaupun dengan seekor kambing. Seekor kambing jadilah, buatlah kenduri. Kambing ni bukan zaman kita boleh tahan lah. Kalau buat kenduri pakai kambing, mungkinlah boleh panggil yang kalau buat lauk yang banyak-banyak sikit, macam apa gulai ke apa ke kari ke, mungkinlah boleh panggil 50 orang, boleh kot buat kecil-kecil kan. Ya. Tapi kalau buat kambing panggang, mungkin 20 orang je. Ya. Seekor tu 20 orang je darah. Ya. Zaman Nabi dulu kambing seekor mungkin 4 orang je. Ya. Ya, sebab dia orang suka sangat kambing, ya, dan portionnya makan besar. Kita pun tengok banyak kedai kadang-kadang orang Arab makan kan. Ya, dia satu talam besar tu terkangkang kambing seekor atas talam tu kan. Ya, makannya 4-5 orang je. Ya, makan seekor. Jadi zaman kita ni kambing bolehlah area 20 hingga 30 orang lah. Ya. Maknanya buatlah kenduri walaupun kosnya kecil. Tujuan walimah asal ni apa? Adalah untuk mewar-warkan pernikahan, itu je. Supaya tak jadi fitnah. Bila keluar-keluar bawa heret anak dara orang ni, siapa pula ni? Orang tahu dah yang perempuan tu dah jadi isteri kita. Itu je tujuan dia, supaya tak mendatangkan fitnah lah. Jadi pesta pernikahan, ya, walimah lah, buat setakat mana mampu. Tak mampu untuk buat walimah tak bermakna tak perlu kahwin. Itu satu juga. Ya, orang kita sekarang silap juga. Tak nak, kenapa tak kahwin-kahwin lagi ni? Tak cukup lagi lah belanja. Berapa duit ada? Adalah dalam 10,000. Selangor 300 je kot mahar. Kan mahar 300, duit dah ada 10,000. Tak kahwin lagi sebab apa? Sebab tak cukup. Kenapa tak cukup? Yalah, saya duk kira nak buat dekat hotel 5 star, nak jemput 1,000 orang, ya, lebih kurang dalam 120,000 juga nak kena bajet ni. Dalam kepala dia tu macam tu. Tak cukup, tak mampu lagi, tak kahwin. Salah. Salah.
Lepas tu diwar-warkan ataupun digembar-gemburkan pula, seolah-olahnya walimah idaman ataupun walimah yang berprestij itu adalah kena dibuat mewah macam tu. Maknanya orang ada kelebihan, ada duit lebih, tak apa, tak masalah. Tapi jangan dijadikan satu kayu ukur begitu. Selagi tak buat macam itu, tak ada. Kita boleh bayanglah zaman kita tak ada lagi. Cubalah tiba-tiba ada kawan kita, Naim ke, kahwin, dia panggil, tapi dia kata jangan terkejut lah, tengok menu dia, kari pap sebelah, potong 2. Masuk tu drive thru, tak payahlah buat kari pap. Contoh. Saya nak jemput kenduri saya ni, tapi Skoda lah, Skoda. Orang Terengganu, orang Pantai Timur kata Skoda. Tengok datang-datang kena beratur, tengok pula ada memo pula situ, ambil seorang sebelah sahaja. Kari pap tu dah potong 2, tulis memo pula, ambil seorang sebelah sahaja. Dijemput 200 orang. Contoh kan. Kalau adalah walimah macam tu sekarang, apa mulut orang yang datang cakap? Baik tak payah buat kenduri. Baik tak payah. Salah. Bukan baik tak payah. Tengok apa Nabi buat walimah dengan Safiyah. Dengan apa? Cekodok tamar. Tujuan dia apa? Bukan kita nak suruh buat macam tu, tapi maknanya apa yang termampu. Ada duit lebih, silakan. Yang penting adalah selesaikan apa yang wajib dia dulu. Tengok orang-orang muda sekarang banyak tak tentu hala kan. Banyak berlaku kes-kes sosial, tak boleh nak kahwin, minta kahwin, mak dia kata selagi kau tak kerja, selagi tu kau jangan. Padahal tiap-tiap bulan pun sponsor dia banyak juga. Kawan tu dah air naik ke otak, meleleh kat telinga. Naik dekat otak, tak tahu nak ke mana dah mengelegak atas, keluar meleleh ikut telinga. Kesian kadang-kadang. Bantulah anak-anak muda kita, bantu. Jangan disusahkan mereka. Tak perlulah dipersulitkan kenduri dengan pembaziran, mahar tu nak kena yang mahal-mahal. Cukup. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, berikanlah mahar walau bi khatami hadidin, walaupun dengan sebentuk cincin besi. Ini cincin besi kan. Sebab tu nilaian mahar ni mengikut kepada uruf setempat lah. Kita di Malaysia pun setiap negeri kan beza kan, minimum punya kadar. Selangor 300, belah-belah Johor saya rasa RM20 20 apa, belah-belah ringgit je. Maknanya kalau orang nak kahwin ni mudah sangat lah sebenarnya. Ada RM300, ada calon isteri, boleh dah kahwin. Kenduri kendian lah, kita kumpul-kumpul. Tapi itulah makna kepincangan yang berlaku, diwar-warkan keadaannya begitu. Nak kena kenduri high class. Kenduri pula tu mungkin kadang-kadang, ialah dekat nikah dekat masjid, elok dah, cantik, pakaian yang tutup aurat. Sampai kat kenduri buat dekat 5 star, mengarut pula. Baju tadi dari tudung tu terus berlubang dada. Tadi elok-elok tudung terus berlubang dada. Ada sesi karaoke pula, menari dangdut pula pengantin. Katanya ini khas saya tujukan untuk suami saya. Tapi hak depan 1000 orang audiens tu dia menyanyi. Menari katanya untuk suami. Suaminya duk sembang dengan kawan kat tepi tu. Tak kena. Seolah-olahnya Allah ni ada dekat waktu nikah je. Waktu walimah tak ada. Dalam masjid elok, cantik kan. Lepas pergi dekat hotel, dalam hotel Allah duduk kat luar kot. Seolah-olahnya begitu. Jadi tak kena. Bawa sunnah Nabi SAW dalam pernikahannya, perkahwinannya. Bukan sahaja kahwin yang sehari tu. Kita kahwin bukan tujuan untuk sehari, terus. Kita nak bawa agama ni sampai kita mati. Jadi begitulah. Orang yang dijemput ke walimah pula,
wajib mendatangi walimah jika dia berkemampuan. Ada orang jemput kenduri, tak ada apa-apa hal, kena datang untuk meraihkan. Kena datang tu ialah kalau kita tak datang, tuan rumah tu kecil hati sangat, elok usahakanlah untuk datang. Tapi kalau memang ada hal besar sangat yang tak boleh nak datang ni, respon baiklah dengan tuan rumah tu, bagi tahu masa dia hantar kad Allah, minta maaf, ini hari yang ini ni saya outstation, saya tak boleh nak hadir. InsyaAllah majlis pernikahannya bila? Seminggu awal nikah tu saya datang lah, insyaAllah. Kita kautim lah, setakat mana yang boleh. Tak boleh juga dua-dua, respon dengan cara baik, mohon maaf, minta maaf saya tak dapat hadir pada hari ini, maklumkan. Baik. Jadi Nabi SAW buat walimah. Kita kena bantulah, bantu orang-orang muda kita sekarang ni. Jangan susahkan perjalanan dia orang. Kadang-kadang kita pun dah jadi line mak bapak. Bila ada yang datang tu kadang-kadang pelik-pelik juga kita. Engkau nak kahwin dengan anak aku, nanti dulu, aku nak tengok dulu. Bawa keluar tak apa. Kita pun cakap bawa keluar tak apa pula. Pergilah dulu, kenal-kenal dulu. Pergi ambil dia. Nanti malam kan hantarlah pukul 11. Pukul 11 hantarlah balik. Ada ke gitu pula? Patut kalau nak suruh kenal tak apa, boleh. Aku ikut sekali. Nak naik motor, okey boleh. Naik motor berdua, aku duduk tengah-tengah. Tak apa, tak masalah. Boleh. Kita kena tengoklah dalam masa yang sama. Sebenarnya lagi elok kalau kita permudahkan, bagi kahwin dulu. Lepas kahwin tu baru diajar mereka hidup. Sebab kematangan ni, perkahwinan ni kalau cerita dululah, cerita time belajar, saya pun tak dapat juga. Minta lah time belajar, lu minta kahwin tapi tak dapat juga. Tapi ada kawan-kawan kita yang kahwin time belajar. Bila kita tanya, macam mana maknanya muda-muda kahwin ni, keuangan macam mana apa semua, dia kata serupa je, bahkan orang bercinta teruk lagi, dia kata. Ni orang bercinta nak kena belikan top up untuk awet, pergi beli nasi, hantar tengah-tengah hari, hantar dekat dia punya college, hantar kat kampus. Yang kawan-kawan ni, kita kawan-kawan yang bujang-bujang ni enjoy, oi jom kita pergi mandi air terjun, jom kita ni. Bajet tak cukup lah. Bajet tak cukup, dia beli top up untuk awet dia, besar pula bajet. Tapi nak enjoy dengan kawan-kawan tak ada duit, dia kata. Jadi bila kita tengok, tanya pada orang yang kahwin ni, berkat dia orang, kita tanyalah macam mana hidup korang manage duit apa semua. Dia kata sama je, masa aku belum kahwin pun aku kena beli top up untuk awet aku. Lepas kahwin tak payah top up dah, hari-hari jenuh jemu sembang dengan dia. Cari orang lain pula sembang. Tak payah top up dah, lagi jimat dah. Dah memang hari-hari jumpa, nak sembang apa sembang lah. Top up dah jimat. Makan pun sama. Dulu kena belikan nasi untuk dia satu, aku balik aku nak kena makan nasi aku juga. Lepas kahwin sebungkus nasi kami kongsi makan berdua. Kenyang, alhamdulillah, dia kata. Jadi samalah, bayangkanlah kalau yang perempuan dia pun ada scholarship dia, ataupun zakat, duit zakat pengajian dia, ataupun mak ayah dia support lah. Yang laki pun sama, dia pun ada scholarship dia. Apa bezanya dua orang ni, lelaki dan perempuan yang berkasih-kasihan ni, duduk berasing, tak berkahwin, ada kos hidup yang kena ditanggung masing-masing, dengan kita kahwinkan dia orang duduk sekali dan dia punya tanggungan tu masih sama. Apa beza dah? Mana ada beza, sama je. Kalau mak ayah dia bagi 300 dekat bini dia ni, 300 dekat suami ni, bila dah kahwin, satu keluarga ni RM600. Berkatnya kahwin akan mendatangkan rezeki. Memang kata-kata kawan kita orang yang kahwin awal lah. Memang dia kata, kami dulu spending 300 tak cukup. Lepas kahwin, ada duit simpanan lagi. Kami boleh spare simpanan. Itu antaralah keberkatan. Dalam agama kita, nak rezeki murah, kahwin. Tapi dalam orang Melayu punya pepatah, kahwin dulu, baru datang rezeki. Itu tak kena lah. Kita sambung sikit lepas daripada laluan azan, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT, kita bacakan satu hadis sebentar tadi berkenaan perkahwinan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Safiyah. Ya, dan hakikatnya kehidupan ni lepas daripada kahwin tu yang lebih mencabar lah. Ya, kahwin ni bukan untuk majlis perkahwinan, hari resepsi yang sehari itu saja. Ya, apa yang lebih payah ataupun mencabar untuk dipertahankan adalah apa daripada kehidupan yang akan berlangsung selepas daripada perkahwinan. Jadi alangkah baik sebenarnya Nabi galakkan kita untuk buat walimah, untuk war-warkan perkahwinan, dan selebihnya adalah untuk kita gunakan untuk menampung kepada kehidupan selepas daripada perkahwinan. Ya, rugilah bazir ratus-ratus ribu untuk sehari habis, ya, tapi ya, pengantin yang kahwin tu, lepas daripada dia kahwin, kita suruh dia, yang kamu hiduplah sendiri, tak ada apa yang dibantu dia daripada awal perkahwinan dia. Itu sebenarnya lebih baik duit tu kita buat ala kadar sahaja walimah, ya, cukuplah untuk mewar-warkan untuk sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara mara, ya, dan selebihnya tu kita bantu dia waktu dia mula-mula nak berkembang hidup. Itu lebih baiklah. Ya, dan bagaimana Nabi SAW melayani dengan baik kepada isteri-isteri Nabi, termasuklah juga Sayyidatina Safiyah, ya, yang kalau kita lihat pernah dalam satu riwayat Nabi SAW, sebab Safiyah ni rendah kan, ya, jadi bila nak naik kuda ataupun nak naik unta agak problem lah. Orang rendah nak naik kuda, unta ni kita tahulah tinggi kan, ya, jadi Nabi SAW tunduk dan meletakkan peha Nabi, ya, untuk dipijak oleh Sayyidatina Safiyah untuk naik kepada unta. Ya. Romantik Rasulullah SAW. Ya, macam apa kalau orang-orang perempuan bayang ni apa, Prince Charming lah. Ya, datang tunggu dengan kuda, siap dengan melutut, ya, tadah tangan begitu kan. Oh boy. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Maknanya apa salah romantik dengan isteri? Ya, tak masalah. Bahkan itu pengikat penghubung kepada suami dan isteri. Ya. Kalau kita sekarang buat macam tu tak adil. Tak payah letak kaki buat pijak, ya. Bukakan pintu kereta isteri je. Ya. Mana-mana isteri tu datang, ya, tolong apa? Bukakan pintu dia. Ya. Jemaah masjid tengok, Haji Nasir queen control rupanya. Bukakan pintu kereta bini, queen control rupanya. Orang buka pintu pun jadi masalah. Ya. Contoh je Haji Nasir, bukan Haji lah. Ya. Dah kita pula kalau lepas dengar ni pula buat, isteri pelik pula. Dah apa hal abang ni 34 tahun kahwin tak pernah buka pintu kereta saya, tiba-tiba hari ni buka ni, kenapa ni? Apa nak minta ni? Nak minta saya sayang borang ah. Baik abang bagi tahu sebenarnya apa hal. Isteri pun pelik kita buat baik. Sebab apa? Sebab kita jarang buat. Sebab kita jarang buat. Jadi begitulah Nabi SAW. Kita ambil satu lagi hadis tuan-tuan. Sekitar 5 minit. Hadis yang berikutnya. Hadis 179. Wabihi ilaihi. Qala haddathana Al-Husain ibnu Muhammadin Al-Basri. قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا فائد مولى عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن ابن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر bukan qadarin, qidir ni periuk, وصبت عليه شيئا من زيت ودقة الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. Daripada Sayyidatina Salma, Sayyidina Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah radhiyallahu anhuma,
Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Ja'far radhiyallahu anhuma datang menemuinya, yakni Sayyidina Salmah. Mereka bertanya kepadanya, tolonglah, ini berapa orang ni? 3 orang. Sayyidina Hasan, Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far datang jumpa Sayyidah Salma. Mereka tanya, tolonglah buatkanlah kami makanan yang pada zaman Nabi dulu Nabi sangat mengaguminya dan Nabi suka makan. Ini jadi dia jumpa dengan orang yang faham selera Nabi waktu zaman Nabi dulu, tahu macam mana Nabi makan. Jadi dia datang, tolonglah, kami teringin nak makan dulu-dulu Nabi makan macam mana, tolonglah buatkan kami makanan yang Nabi selalu makan. Dan Nabi kalau makan ni memang syok lah, syok, suka sangat, kagum dengan makanan tu. Jadi apa jawab Sayyidah Salma? Wahai anak-anakku, ya bunayya. Bunayya ni panggilan dengan kasih sayang lah. Wahai anak-anakku, la tashtahihil yaum. Kamu kalau aku buatkan pun hari ni kamu tak makan dah. Makanan yang Nabi makan, yang Nabi suka dulu, kalau aku buat bagi kamu rasa ni, tak adalah. Sekarang ni tak adalah. Begitulah. Berkata salah seorang daripada mereka, mengapa tidak? Tolonglah buatkanlah. Kenapa pula kami tak suka pula? Buatlah dulu. Kami nak makan. Macam mana makanan yang Nabi makan tu? Yang kata kami tak nak tu, kami belum makan lagi dah kata kami tak nak. Buatlah dulu, bagi kami makan dulu. Nak tahu macam mana makanan yang Nabi kagum dan Nabi suka makan. Tak apalah. Salma berdiri lalu mengambil sedikit daripada gandum jenis syair tadi, gandum yang low quality tu. Di kisarnya, gandum low quality ni bila kisar pun dia tak jadi halus. Dia jadi kasar macam berpasir-pasir macam tu. Kemudian gandum itu dimasukkan ke dalam kuali, dituang sedikit minyak zaitun, digorenglah. Sedikit lada dan rempah-rempah. Kemudian makanan itu dihulurkan kepada mereka. Boleh bayang tak tuan-tuan? Makanan apa tu? Gandum, buah minyak zaitun, goreng tepung gandum, buah lada, buah rempah sikit. Buah daun-daun apa. Lepas tu dihulurkan kepada Nabi. Dihulurkan kepada mereka yang datang minta masak ni tadi. Berkata Salma, inilah antara makanan yang dikagumi oleh Nabi SAW dan Nabi suka untuk makan. Macam mana? Macam. Macam tu tak adalah saya tambah lah, dalam hadis tak adalah. Maknanya sebab mereka minta. Datang nak tengok, nak tahu apa yang dimakan oleh Nabi SAW. Jadi kenapa Sayyidah Salma sebut la tashtahihi al-yawm? Sekarang ni kamu tak ni dah, tak teringin dah makanan ni. Sebab zaman itu Islam dah terbuka luas. Makanan-makanan ajam dah mula masuk. Kamu pun dah jadi anak-anak manja, orang-orang senang, yang kamu nak makan apa kamu boleh dapat. Zaman Nabi inilah makanan dia. Jadi awal-awal aku tahu dah kamu tak makan lah benda-benda ni. Kalau macam kita lah, macam kita pergi jumpa ayah kan. Ayah buatlah, masaklah masakan yang ayah makan masa zaman penjajahan Jepun dulu. Macam tu kan. Dia pun buat ambil ubi kayu tu, lenyek-lenyek, nah makan. Kita pun tengok, terkebil. Inilah. Ayah pun awal-awal cakap, tak adalah, kalau aku buat pun kau bukan makan pun. Buatlah dulu, nak tengok, nak rasa kan, macam tu. Dia buat tu terkebil, kita tengok. Macam ni je makan. Macam ni je makan. Jadi zaman Nabi SAW, Nabi menghargai setiap makanan yang ada. Dan di sini istifadah yang kita boleh ambil adalah seperti mana yang kita sebutkan sebelum-sebelum ini, bahawa Nabi SAW menghargai setiap makanan yang ada dan tidak pernah Nabi komen Nabi tak suka. Hatta benda yang orang anggap macam ni pun boleh makan ya, macam ni boleh jadi makanan harian, itu disukai oleh Nabi SAW. Sebab apa tadi? Syukur, mensyukuri kepada nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Sikit, banyak, sedap, tak sedap, caranya adalah Nabi syukur dan Nabi puji kepada makanan. Tidak pernah Nabi keji
Ya. Hatta kalaupun Nabi tak selesa ataupun tak suka untuk makan makanan itu, hanya ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nabi tinggal macam tu je lah, Nabi tak sentuh. Tapi taklah disebut lepas tu, ini masak ni nak bagi makan ayam ke? Ayat dia. Bagi makan dia dah tak kena dengan tekak dia. Masak lebih kurang macam ni, ingat nak bagi ayam makan ke? Tak pernah disebut oleh Nabi SAW keadaan begitu. Apa yang ada, Nabi ambil. Ya, hatta para ulama kita kata syair itu, gandum yang low quality itu, kalau nak dibayangkan sekarang ni macam dedak. Ya, gandum yang high quality tu, yang buat roti 4 segi, roti gardenia tu lembut, itu lain. Ya, syair ni macam dedak tu, kasar betul. Ya, itu yang dibuat roti dan dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hargai makanan yang kita ada, jangan cela. Apa-apa kita makan, ada orang bagi, alhamdulillah makan. Ya, apa yang ada isteri kita hidang, makan. Ya. Dan Nabi tak komplain. Kalau tak nak, diam saja, senyum. Ya. Tambah lagi komplain dekat isteri, jangan komplain lah. Ya, makan aja kata. Sedap bang hari ni? Alhamdulillah sedap daripada biasa. Ya. Sedap daripada biasa. Bila dia makan-makan, alamak masin lah hari ni, dia sendiri yang terasa macam tu. Suami aku tak komen apa-apa. Tanya kenapa abang tak komen? Ya. Tak apalah, saya pun faham awak letih, urus anak-anak apa semua, mungkin tertumpah garam ke apa tadi. Kalau saya tambah komen lagi nanti makin masam mencuka pula. Jadi tak apalah, awak pun makan sama, awak pun rasa sendiri, faham sendiri je lah kan. Jadi nak komen itu kadang-kadang tu yang sikit punya salah dia komen panjang, tapi kebaikan yang dia buat sebelum tu tak dipuji. Masa kawan tu 20 tahun masak nasi elok tak pernah dipuji, tiba-tiba masak nasi sekali hangit. Yang itulah diwiridnya 24 jam wirid. Awak ni tak reti masak nasi pun boleh hangit, macam mana boleh minta? Panjang pula. Yang 20 tahun dia masak nasi elok tu tak pernah dipuji. Jadi begitulah keadaan melayari kepada rumah tangga ni, memerlukan kepada perhubungan yang baiklah, mesra di antara suami isteri. Ikutlah sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam buat, dalam berhadapan dengan makanan, dalam berhadapan dengan wanita, dengan isteri, dengan para sahabat. Nabi lah menjadi contoh kepada kita untuk kita ikut dalam semua perkara. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita buat dengan sebab ittiba', dengan sebab ikut, dengan sebab cinta. Mudah-mudahan cinta kita itu melayakkan untuk kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang penyampaian saya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada perkongsian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam fi darikal firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil alamin wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.